Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai coaching. Okey. Uh, Sebenarnya dalam proses kita membantu rakan-rakan ketua panitia MLT, kita selalunya menggunakan proses coaching. Apakah itu coaching? Okey, coaching adalah satu proses yang membantu individu untuk mempertingkatkan prestasi mereka sendiri. Dan coaching itu sebenarnya adalah boleh membuka potensi seseorang untuk memaksimumkan prestasi mereka sendiri, dan ia adalah untuk membantu mereka untuk belajar dan bukannya mengajar mereka. Maksudnya sebagai seorang coach, uh, kita tidak mengajar, okey, tetapi kita membantu uh, coach kita untuk meningkatkan lagi prestasi. Dan selalunya hasil coaching itu membuatkan coach itu uh, berjaya menghasilkan idea-idea yang baru. Maksudnya idea itu tercetus daripada coach sendiri. Cuma kita sebagai seorang coach berperanan untuk membuka ruang. Itulah peranan sebagai seorang coach sebenarnya. Okay? Jadi apakah yang dikatakan sebagai coaching? Coaching adalah satu perhubungan profesional yang membantu seorang coach memecahkan limitasi mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam kehidupan kerjaya, perniagaan dan organisasi mereka. Tapi dalam aspek sekolah, maksudnya sebagai SIC contohnya, fokus kami adalah kepada ketua panitia. Macam mana kita membangunkan ketua panitia itu untuk mengurus ahli-ahli panitia dan mengurus panitianya dengan lebih baik. Apakah yang dikatakan coaching? Okay. Sebagai seorang coach, okay, contohnya macam saya sendiri sebagai SIC Plus ataupun nanti ketua panitia kepada rakan-rakan di dalam ahli panitia tersebut, coach itu hadir bukannya sebagai menyelesaikan masalah, okay, tetapi membimbing guru-guru untuk mengenal pasti masalah dan mendorong coach itu sendiri untuk mencari penyelesaian masalah. Begitulah yang berlaku di dalam kelas contohnya. Okey, sebagai seorang ketua panitia, bagaimana kita membantu atau mendorong cikgu-cikgu itu melakukan intervensi terhadap PDP yang berlaku dalam kelas sekiranya PDP itu tidak mencapai seperti apa yang, maksudnya tidak menepati kehendak murid di dalam kelas tersebut. Maksudnya kalau PDP tidak tercapai, apa yang sepatutnya cikgu itu lakukan. Dan sebagai seorang coach, bukan kita yang memberikan penyelesaian masalah itu, tetapi guru itu atau coach itu sendiri yang cuba untuk berintervensi mencari penyelesaian masalah. Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai coaching? Okey, coaching adalah bersifat jangka pendek dan menumpukan kepada kompetensi yang diperlukan oleh organisasi. Okey, untuk di aspek ini adalah di aspek dalam sekolah lah. Okey, kemudian ini adalah penting, coaching ini adalah penting untuk pembangunan kerjaya dan pencapaian spesifik dengan matlamat dan segera. Dan coaching juga berstruktur dan dilakukan sesi yang terancam dan ke masa pendek, fokus pada isu spesifik dan kemahiran yang tertentu. Nah, contohnya kami sebagai SIC Plus, kami akan berfokus kepada standard 3, iaitu 3.1.2, iaitu pengurusan panitia, serta standard 4, iaitu dari segi pedagogi. Okay.
Jadi di sini kita nampak coaching ini dalam coaching ini sebenarnya bebas untuk memberikan nasihat dan tips bagaimana situasi perlu diatasi, mempunyai peranan yang sama dengan menti pada beberapa aspek dalam kerja mereka, boleh memberi idea atau cadangan penyelesaian pantas, oleh itu berlaku secara tidak formal. Agenda berfokus kepada memindahkan pengetahuan kemahiran daripada orang yang berkemahiran kepada staf yang kurang mahir. Okey. Jadi sebenarnya semua orang hampir semua kerjaya sebenarnya memerlukan coach. Okay? Contoh walaupun seperti Datuk Lee Choo memerlukan coach. Okay? Masih memerlukan coach kerana coach ini bukan orang yang menyelesaikan masalah tetapi mendorong untuk seseorang itu menyelesaikan masalah. Jadi maksudnya setiap manusia sebenarnya perlukan pendorong dalam kehidupan. Mengapa perlu coaching? Coaching adalah sebagai satu pembangun kepimpinan, menyokong perubahan, mengembangkan bakat, memperbaiki prestasi, memperbaiki kemahiran, penyelesaian masalah, motivasi, inspirasi, pengurusan konflik, pengurusan masa dan stres, komunikasi dan sebenarnya banyak lagi. Kenapa kita perlukan coaching? Dan coaching ini juga sebenarnya ada 70% memperbaiki produktiviti kerja, 61% memperbaiki amalan pengurusan. Contohnya macam di sini kan, kita melihat pengurusan kalau dari aspek sekolah, pengurusan panitia. Jika sebelum ini contohnya fail panitia tidak diurus dengan baik, mungkin atas berlakunya coaching ini pengurusan fail itu lebih dilakukan dengan secara teratur dan ada dorongan untuk para ketua panitia untuk menyelesaikan untuk melakukan pengurusan panitia dengan baik. Kemudian memperbaiki pengurusan masa, betul maksudnya dari segi contohnya pengurusan file ataupun kerja buat sebagai seorang ketua panitia dan memperbaiki kecekapan pasukan. Sebab dalam panitia yang paling penting adalah bagaimana kita mengurus pasukan kita supaya kita boleh bekerjasama dan menghasilkan kualiti kerja yang baik. Dan sebenarnya coaching boleh memaksimumkan potensi dan profesional. Oleh itu dapat memecahkan sumber produktiviti yang terpendam. Dan realitinya sebenarnya guru-guru ini, kalau kita bercerita mengenai guru yang ada di sekolah adalah memang guru yang berkemahiran. Cuma sejauh mana potensi itu dikembangkan. Kadang-kadang guru-guru tidak perasan dengan kelebihan diri kerana tidak ada orang yang tidak ada coaching yang berlaku. Maksudnya ia berdiri sendiri. Itu dalam hidup kita ini kita tidak boleh berdiri sendiri ya. Okey, dan mengapa perlu coaching? Coaching menggunakan kepakaran, pengetahuan, kemahiran, tindakan dan komitmen coaching untuk merapatkan jurang dan mencapai kejayaan melalui penyempurnaan matlamat. Okey, coaching yang berjaya adalah perbualan penemuan kendiri yang diikuti dengan tindakan atau proses yang logik dan membawa kepada prestasi unggul, komitmen kepada pertumbuhan yang mampan dan hubungan yang positif. Itu adalah coaching yang berjaya. Dan coaching bila membantu coachee merapatkan jurang ketajaman fikiran, membuat penemuan kendiri, kemudian mencari penyelesaian kreatif sendiri, menemukan cara berfikir yang cari cara mengekal atau menambah prestasi mereka, memberi komitmen terhadap pembangunan personal dan menghargai kejayaan mereka. Okey, mari kita tengok di sini modus operandi coaching. Okey, yang pertama sebagai coach kita harus membina kepercayaan. Contohnya antara ketua panitia dan ahli panitia, pertama ada mesti membina kepercayaan terlebih dahulu. Kemudian ialah selalunya kita akan bertemu bual dan kita akan melakukan pemerhatian, latihan, temu bual konteks, pelaksanaan, pemerhatian, balas dan akhirnya barulah penilaian. Selalunya pada pandangan saya, sesi coaching akan berjaya jika coachee selesa bersama dengan coach. Itulah yang paling penting ya. Dan apakah falsafah coaching?
menghormati coach. Coach harus menghormati coach sebagai pakar dalam kehidupan dan pekerjaan mereka sendiri. Percaya bahawa setiap coach adalah kreatif dan bijak. Dan saya sangat percaya, saya berpeluang menjadi coach dan saya sangat percaya bahawa guru-guru yang berada di sekolah sangat kreatif dan bijak sebenarnya. Cuma kadang-kadang kreativiti itu perlu dorongan untuk dikeluarkan. Dan seterusnya menemukan, menjelaskan dan menjelaskan dengan apa yang coach mahu capai, menggalakkan penemuan diri, membangkitkan coach untuk menjana sendiri penyelesaian dan strategi, berpegang kepada tanggungjawab dan kepertanggungjawaban coach. Maksudnya coach di sini harus maksudnya kita sebagai coach kita akan cuba mendorong coach untuk meningkatkan prestasi diri. Maksudnya mendorong coach menemukan penyelesaian masalah, contohnya meningkatkan kualiti. Itu kita sebagai coach lah. Dan di sini mungkin biasa kita dengar mengenai goal, reality, option dan way forward. Okey, apa yang dikatakan sebagai goal? Goal adalah satu matlamat yang ditetapkan beserta tempoh jangka untuk mencapainya. Mengenal pasti apa matlamat dan ke arah pencapaian yang diinginkan, matlamat ini perlu diingatkan pada setiap permulaan di semua peringkat coaching. Okey, jadi persetujuan terhadap matlamat sesi, tetapkan matlamat SMART. Contohnya macam apa matlamat yang ingin dicapai oleh ketua panitia untuk sepanjang tempoh ini. Contohnya pengurusan fail yang sistematik, berkualiti, kemudian peningkatan dari segi kualiti pedagogi. Maksudnya kita telah meletakkan matlamat. Okey, apa realiti? Kenyataan yang sedang dihadapi oleh coach, mengenal pasti situasi semasa coach untuk mencari perkara yang menjadi keperluan yang perlu diperbincangkan. Dua hal itu akan dapat membantu coach melihat dan lebih jelas dan melalui perspektif berbeza, lalu coach sendiri akan terhasil dalam mendapatkan keadaan atau terus maju melalui penyuluhan reflektif coach. Maksudnya menggalakkan penilaian diri apakah situasi semasa. Kemudian option. Option adalah alternatif yang diwujudkan, yang wujud dalam rancangan tindakan dan akibat tindakan yang diambil tersebut. Jika coach bantu, coach perlu kembali kepada soalan realiti dan matlamat. Ulangi kata-kata kunci yang coach sebutkan sebelum itu agar coach dapat mengeluarkan beberapa pilihan dan perancangan tindakannya. Dan akhirnya way forward, iaitu apa yang perlu dilakukan. Jalan di hadapan menyediakan plan tindakan sebagai 6 pilihan tersebut, atau wrap up, iaitu merumuskan semua perancangan tindakan yang telah disebutkan sebelum ini. Coach perlu membantu coach merumuskan semua intipati perancangan dalam sesi coaching ini. Maksudnya kita melihat halangan yang ada dan serta kita menawarkan sokongan lah. Okey, dan mari kita tengok lagi sekali, kita ulang kaji sekali, apa yang dikatakan sebagai realiti. Apakah realiti atau situasi semasa, kemudian apa yang sedang berlaku, bila ia mula berlaku, apa kesannya, apa sebenarnya menghalang pencapaian, apa implikasi paling buruk yang boleh berlaku, bolehkah saya memberi anda maklum balas mengenai apa yang anda kata. Okey, realiti ya. Kemudian matlamat, apa yang anda mahu pada sesi coaching ini, apa matlamat yang anda mahu capai? Mengapa anda ingin mencapai matlamat ini? Apa yang anda fikir orang lain harapkan daripada anda? Siapa lagi yang perlu tahu tentang rancangan itu? Okey, pilihan apa yang anda boleh lakukan sebagai langkah pertama? Apa yang anda boleh lakukan? Apa yang anda jangka harapan orang lain atas apa yang anda lakukan? Apa yang anda tahu mengenai siapa yang boleh mencapai apa yang anda ingin capai? Dan akhirnya lanjutan atau way forward, bagaimana matlamat ini sesuai dengan keutamaan pribadi anda pada masa ini. Apa halang-halangan yang anda yang akan dihadapi. Dan berapa banyak anda bersedia untuk berjuang untuk matlamat anda.
dan apakah langkah-langkah yang Anda perlu untuk mencapai matlamat. Dan ini adalah contoh borang coaching, pelaksanaan coaching. Jadi di sini kita boleh tengoklah apa isu yang kita bincangkan, dan di sini adalah proses coaching, dan di sini apa cadangan tindakan yang telah diambil dan refleksi. Okey, jadi untuk hari ini setakat ini sahaja saya berkongsi mengenai coaching. Mungkin agak masih kabur-kabur, tapi marilah kita bersama-sama meningkatkan ilmu kita mengenai coach. Selamat berjumpa lagi mungkin sesi yang kedua. Terima kasih.